Kerajaan mahu menyekat atau melarang perbincangan tentang isu adendum Najib Razak. Adakah ini strategi atau tindakan melindungi kepentingan? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi, selamat kembali sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Kerajaan kini sedang berusaha mendapatkan perintah larangan ataupun gag order untuk menghalang perbincangan awam mengenai semakan kehakiman yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Semakan tersebut bertujuan memaksa Putrajaya melaksanakan dokumen tambahan yang membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara beliau di bawah tahanan rumah. Dalam satu pengurusan kes di hadapan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz di Mahkamah Tinggi, Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Bol Hasan mengesahkan bahwa kerajaan akan memfailkan permohonan rasmi untuk perintah itu selewat-lewatnya 20 Januari. Namun, langkah ini mendapat tentangan kuat daripada Peguam Utama Najib, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah. Beliau berpendapat bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan awam yang meluas, termasuklah di parlimen dan media. Katanya, kuda sudah lari dari kandang, merujuk kepada fakta bahwa isu ini telah menjadi perhatian umum. Malah beliau menegaskan bahwa Perdana Menteri sendiri telah membincangkannya secara terbuka di dalam dan di luar parlimen. Dalam perbincangan ini, kerajaan berhujah bahwa permohonan larangan perlu kerana isu ini menyentuh hal-hal sensitif. Bagaimanapun, Najib diberi masa seminggu untuk membalas permohonan tersebut dan keputusan akhirnya bakal menentukan sama ada perbincangan mengenai adendum ini akan terus dibenarkan ataupun tidak. Dokumen tambahan ataupun adendum yang menjadi isu utama ini didakwa berkaitan dengan hak Najib untuk memohon tahanan rumah berdasarkan peruntukan undang-undang tertentu. Wujud spekulasi bahwa dokumen ini merupakan sebahagian daripada usaha mempercepatkan proses pembebasan beliau daripada penjara dengan syarat tertentu yang disepakati antara pihak terlibat. Namun, butiran penuh mengenai dokumen ini masih belum jelas dan kerajaan kelihatan berusaha untuk memastikan agar perbincangan mengenainya tidak dibincangkan secara terbuka. Dalam konteks ini, permohonan larangan dilihat oleh sesetengah pihak sebagai cubaan untuk mengelakkan tekanan dan kecaman daripada keputusan yang mungkin memberi persepsi tidak adil kepada rakyat. Langkah kerajaan ini mencetuskan pelbagai persoalan besar. Apakah motif sebenar di sebalik usaha melarang perbincangan awam? Adakah ini bertujuan untuk menjaga sensitiviti undang-undang atau hanya strategi politik untuk mengelakkan isu ini terus menjadi perhatian umum? Bagi sesetengah pemerhati, langkah ini dilihat sebagai usaha untuk mengawal naratif yang sudah menjadi perdebatan hangat di media sosial dan kalangan masyarakat. Dalam situasi ini, Najib terus menjadi subjek perbincangan rakyat Malaysia, baik dari segi kedudukan beliau sebagai tokoh politik maupun statusnya sebagai pesalah yang telah disabitkan bersalah. Persoalan yang terus bermain dalam fikiran rakyat ialah sama ada wajar untuk memberikan layanan istimewa seperti tahanan rumah kepada seorang individu yang terlibat dalam kes sebesar skandal 1MDB. Isu ini turut menimbulkan dilema moral dan politik yang lebih mendalam. Sejak Najib menjalankan hukuman penjara, pelbagai percubaan dilakukan oleh pasukannya untuk mendapatkan pembebasan lebih awal melalui pelbagai saluran perundangan. Perbincangan mengenai adendum ini hanya menambah dimensi baru terhadap naratif bahwa golongan elit seringkali mendapat keistimewaan tertentu dalam sistem perundangan.
Ini bukan kali pertama rakyat menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang dianggap sebagai ketidaksamarataan dalam pelaksanaan keadilan. Kes Najib dilihat sebagai ujian kepada integriti institusi perundangan dan sejauh mana ia mampu mempertahankan prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik atau kedudukan sosial. Namun, dari perspektif lain, kerajaan mungkin mempunyai alasan yang kukuh untuk mendapatkan perintah larangan ini. Dalam situasi di mana dokumen tambahan ini mungkin mengandungi butiran sensitif yang boleh mempengaruhi kestabilan politik atau persepsi antara bangsa terhadap Malaysia, langkah untuk menghalang perbincangan awam boleh dianggap sebagai usaha melindungi kepentingan negara. Bagaimanapun alasan ini sukar diterima oleh rakyat biasa yang sudah terbiasa dengan ketelusan dalam isu-isu melibatkan tokoh awam. Dalam era digital yang menyaksikan maklumat mudah tersebar, usaha untuk menutup perbincangan seringkali dianggap sebagai percobaan untuk menyembunyikan sesuatu daripada rakyat. Situasi ini juga meletakkan Najib dalam kedudukan yang agak kompleks. Bagi penyokong beliau, adendum ini dilihat sebagai langkah wajar untuk membolehkan Najib menjalankan hukuman dalam keadaan yang lebih manusiawi, memandangkan status beliau sebagai bekas pemimpin negara. Namun, bagi pengkritik, ia tidak lebih daripada usaha untuk memberikan keistimewaan kepada seseorang yang sepatutnya menjalani hukuman setimpal dengan kesalahannya. Dalam konteks ini, rakyat perlu bertanya, adakah kita sebagai sebuah negara sedang menuju ke arah sistem perundangan dua lapisan, di mana golongan elit dan rakyat biasa menerima layanan berbeza? Perbincangan ini juga tidak boleh dipisahkan daripada implikasi politik yang lebih luas. Sejak hukuman penjara Najib bermula, isu ini terus digunakan oleh pelbagai pihak untuk mencorakkan naratif politik masing-masing. Sama ada sebagai simbol keadilan atau ketidakadilan, nama Najib terus menjadi alat politik yang mempengaruhi persepsi dan sentimen rakyat. Dalam suasana ini, langkah kerajaan untuk mengawal naratif melalui perintah larangan hanya akan menambah bahan bakar kepada kontroversi sedia ada. Malah, ia mungkin mencetuskan persoalan lebih besar tentang sejauh mana kerajaan komited terhadap prinsip ketelusan dan kebebasan bersuara. Persoalannya kini, adakah permohonan larangan ini akan berjaya? Dan jika berjaya, apakah kesannya terhadap persepsi rakyat terhadap kerajaan? Isu addendum Najib bukan saja mencerminkan cabaran hubungan antara keadilan, politik, dan persepsi rakyat, tetapi juga menguji sejauh mana institusi negara mampu bertahan dalam menghadapi tekanan pelbagai pihak. Mengapakah kerajaan takut perbincangan awam? Adakah langkah ini sebenarnya melindungi sesuatu yang lebih besar? Dalam konteks keadilan sosial, adakah wajar memberikan tahanan rumah kepada seseorang yang telah disabitkan kesalahan berat? Sejauh mana politik mempengaruhi proses perundangan di Malaysia dan sebagai rakyat Malaysia? Apakah pendapat Anda? Kontroversi ini bukan sekadar soal undang-undang, tetapi mencerminkan cabaran hubungan antara keadilan, politik, dan persepsi rakyat. Mari kita bincangkan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di dalam ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currentsville MY. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih semua.